Malaysia kita bertemu kembali. Hari ini kita juga nak bercakap tentang konsep maqasid syariah dan juga rahmatan lil alamin yang semakin diterapkan dalam kalangan komuniti masyarakat untuk sama-sama menjadikan dan juga menjanjikan masyarakat lebih baik ke arah masa depan yang lebih baik, dan juga ini sebenarnya merupakan satu konsep yang menurut prinsip Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga diterapkan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan Nadwah Ilmiah Naim Rahmatan lil Alamin, saya amat berhati untuk bersama dengan Brigadier General Datuk Haji Nawawi Daud, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan Jabatan Arah Kor Agama Angkatan Tentera Kagat. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Datuk ya. Alhamdulillah sihat. Baik, mungkin Datuk boleh bercerita sedikit tentang Kagat dan juga mungkin secara asasnya perubahannya yang perlu kita fahami dan kita ketahui. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada RTM khususnya kerana memberi peluang kepada kami untuk mempromosikan program yang bakal kami laksanakan, namanya Nadwah Ilmiah Pegawai Kanan ya. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah sempena Hari Ulang Tahun Kor Agama Angkatan Tentera yang ke-34. Jadi hari ulang tahun Angkatan Tentera ni, hari ulang tahun Kagat ataupun Kor Agama Angkatan Tentera ni merupakan satu kor yang ada dalam Angkatan Tentera yang bertanggungjawab dalam hal keagamaan. Jadi Nadwah ini merupakan program yang telah pun diatur oleh Kor Agama Angkatan Tentera untuk memperkasakan elemen kerohanian di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Itu asasnya. Ya, insya-Allah. Ya. Nadwah ilmiah ataupun Naim Rahmatan lil Alamin ini, adakah ia satu program yang sudah dilaksanakan sejak dahulu lagi ataupun baru saja dilaksanakan di bawah Kagat? Ya, terima kasih Ismail. Sebenarnya Naim ataupun Nadwah ilmiah ni atau ringkasannya Naim itu merupakan program tahunan ya, yang diadakan setiap tahun, dan ianya merupakan salah satu agenda besar lah yang dilaksanakan setiap tahun bagi menjayakan dasar kerajaan, khususnya yang berkaitan dengan agama. Jadi Naim pada kali ini kita memfokuskan kepada konsep rahmatan lil alamin sesuai dengan apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini untuk mempromosikan konsep rahmatan lil alamin itu dalam. Jadi tentera ni adalah sebahagian daripada warga masyarakat Malaysia yang tidak dapat elak daripada memberi kepahaman kepada mereka supaya mereka dapat memahami apa itu rahmatan lil alamin. Jadi acara tahun ini insya-Allah akan kita laksanakan sebaik mungkin dengan kerjasama daripada JAKIM atau Jabatan Kebajikan Malaysia. Jadi JAKIM inilah yang menjadi pelopor utama kepada konsep rahmatan lil alamin, dan kami ini peringkat kementerian menjayakan agenda yang telah pun diasaskan oleh pihak JAKIM, insya-Allah. Ya, betul. Bentuk pelaksanaan bagi Naim ini, Datuk? Ya. Untuk kali ini biasanya Naim ini kami buat dalam skala yang agak kecil. Jadi tahun ini kita buat besar sikit, yang akan melibatkan konsep istilahnya town hall ya. Jadi town hall ni di mana moderator ni yang akan berada di tengah dan dikelilingi oleh para penonton yang akan bertanya kepada dipanggil panel, yang mana panel ini akan diambil sendiri oleh Menteri Agama, iaitu Datuk Seri Mujahid ya, Surawa, di mana dia akan menjadi tetamu yang akan membincangkan soal rahmatul alamin dan para peserta ni akan berada di sekeliling tetamu kita ini untuk bertanya dan juga mendapat penjelasan mengenai apakah itu konsep rahmatan lil alamin. Itu yang akan berlaku insya-Allah. Yang ini akan berlaku di Wisma Perwira Angkatan Tentera pada 3 bulan Mei nanti insya-Allah. Okey, maknanya ia lebih kepada open discussion. Open discussion isu agama. Betul. Antara isu-isu yang mungkin juga disentuh, Datuk? Oleh kerana konsep rahmatan lil alamin ini adalah suatu isu yang agak baru, walaupun ianya dalam Islam tu memang dah wujud lama kan. Betul. Berasaskan ayat Quran di mana perutusan Rasulullah itu sebenarnya membawa rahmat kepada sekalian alam, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di mana Allah kata tidak kami utuskan di kawan Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi konsep rahmatan lil alamin ini sebenarnya dan inilah yang akan membuka medan kepada siap peserta untuk bertanya dan mendapat penjelasan khususnya daripada Menteri Agama sendiri. Sebab konsep ini beliau yang bawa, dan dia sudah tentu ada matlamat yang nak dicapai, dan sudah tentu ada yang ingin diberikan penjelasan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya konsep ini benar-benar dapat dipahami. Jadi termasuk juga warga tentera dan pegawai kanan tentera ini akan ikut sama dalam program ini, akan mendapat faedah daripada
konsep rahmatan lil alamin, insya-Allah. InsyaAllah. Datuk, menjadi sebahagian daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia, sudah semestinya perjuangan untuk mempertahankan nusa tanah air, bangsa dan juga agama adalah prinsip ataupun janji yang penting dalam setiap anggota. Jadi bagaimana Datuk melihat ini sebagai salah satu daripada pembakar semangat bagi seluruh anggota tentera untuk sama-sama menekuni dan juga menelaah tentang konsep rahmatan lil alamin? Konsep rahmatan lil alamin ini salah satu daripada agenda besar, di mana sebagai anggota tentera dia perlu memahami apa dia kata prinsip maqasid syariah, ya. Jadi prinsip maqasid syariah ini dia bertanggungjawab menjaga 5 kepentingan syariat Islam. Ianya di antaranya ialah menjaga agama itu sendiri, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta. Dan ini di antara benda-benda yang termasuk dalam tanggungjawab tentera. Jadi tentera ini memang bertanggungjawab menjaga keselamatan negara. Apabila keselamatan negara ini terjaga, maka seluruh 5 kepentingan maqasid syariah ini akan juga terjaga. Jadi warga tentera kita harus memahami apakah konsep maqasid syariah ini. Dengan demikian insya-Allah mereka boleh menyumbang untuk menjaga maqasid syariah ini di dalam negara kita khususnya. Alhamdulillah. Ya, insya-Allah. Dan dalam hal itu juga Kagat sentiasa memastikan agar penerapan nilai-nilai murni yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah dapat diterapkan bersama-sama dalam kalangan anggota. Apalagi yang insya-Allah akan dilaksanakan dan juga dibangunkan di bawah Kagat. Terima kasih, Mak. Ini satu benda yang amat menarik. Terima kasih. Kagat sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mempromosikan atau melaksanakan program Islam, ya. Kita mempunyai 2 peranan yang besar. Itu pertamanya memberi perkhidmatan keagamaan di dalam angkatan tentera. Jadi apa jua yang berkaitan dengan keagamaan akan menjadi tanggungjawab Kagat dalam pengurusan kekeluargaan, ya, memastikan pendidikan Islam berjalan dengan baik. Dan juga segala masjid-masjid surau dalam kantera diimarahkan. Maka ini tanggungjawab utama Kagat, ya. Dan di sini salah satu yang barangkali masyarakat awam tidak mengetahui bahawa tentera ni melalui Kagat ni kita telah berjaya memberi satu sistem pendidikan melalui apa yang disebut sebagai PIFA, yakni Pendidik Islam dan Fardhu Ain. Jadi ini telah diwajibkan kepada seluruh anggota tentera oleh pangkat dan akan diperenjang kepada pegawai, insya-Allah. Di mana mereka wajib lulus Fardhu Ain untuk mereka boleh naik pangkat. Satu benda yang saya kira agak berjaya, ya, kami laksanakan. Dan di sana ada 5 tahap pendidikan Islam yang kita berikan kepada anggota tentera kita. Daripada mula mereka habis pusat latihan rekrut, mereka masuk saja dalam tentera. Daripada satu pangkat ke satu pangkat, untuk peningkatan pangkat mereka itu, mereka mesti lulus ujian Fardhu Ain. Jadi satu benda yang saya kira boleh kita banggakanlah, di mana ia satu benda yang kejayaan lah kepada angkatan tentera kita. Yang inilah yang diusahakan oleh Kagat, insya-Allah, ya. Alhamdulillah, bukan saja ilmu ketenteraan dan juga kepakaran dan bidang ketenteraan yang kita terapkan, tetapi juga ilmu asas-asas agama itu. Sebab di sini Ismail, sebab tentera ni dia mesti kombinasi persiapan seorang anggota tentera mesti ada 3 elemen. Itulah fizikal. Ini telah pun dilakukan oleh bahagian-bahagian tertentu dalam angkatan tentera. Mesti ada mental, kekuatan mental, dan satu lagi ialah spiritual. Jadi kekuatan spiritual inilah yang menjadi tanggungjawab Kagat untuk kami melaksanakan sebaik mungkin melalui sistem-sistem yang telah saya sebutkan tadi. Dan ini kolokium Naim yang bakal kami laksanakan pada 3 Mei ni adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan kepimpinan, ya, supaya pemimpin kita dapat memahami apa itu maqasid syariah. Dan maqasid syariah ini dihubungkan dengan rahmatan lil alamin yang menjadi satu gagasan baru di dalam kepimpinan negara hari ini, insya-Allah, ya. Datuk bercerita tentang kepimpinan, sudah semestinya kita juga bercerita tentang kesetiaan kepada raja, negara dan juga agama. Jadi bagaimana mungkin dalam sesi perbincangan ini juga akan turut membuka ruang dan peluang kepada para hadirin berbincang tentang aspek-aspek kesetiaan dan juga kepimpinan itu. Ya, sudah menjadi tanggungjawab besar bagi seorang anggota tentera. Royalty ini ataupun kesetiaan kepada raja dan negara adalah satu yang amat penting. Juga kesetiaan kepada pemerintah. Ya, mana itu adalah dikatakan inti kepada kekuatan tentera. Di mana tentera ini
Jadi melalui program kebersamaan ini kita garapkan rasa kecintaan mereka kepada negara. Dan apabila kecintaan ini akan lahir apabila ada kesedaran agama. Sebab itulah maqasid syariah ini diberi penekanan. Di mana tentera ini bertanggungjawab menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta benda, menjaga keturunan. Ya. Ini semua di dalam ruang lingkup kita namakan negara, itu sebenarnya di dalamnya ada rakyat. Jadi rakyat ini mesti dijaga. Jadi kepentingan ini telah pun diberi tanggungjawab pada Angkatan Tentera. Dan tentera ini sebenarnya dia melangkumi ke semua lima maqasid syariah itu menjadi tanggungjawab tentera. Kalau agensi lain, barangkali kalau Kementerian Kesihatan umpamanya, kita kata dia lebih bertanggungjawab kepada menjaga keturunan, ya. Kerana kalau Kementerian Pendidikan itu kita kata dia menjaga akal, kan, sebab dia memberi asuhan minda melalui pendidikan sebagainya. Jadi tentera ini kelima-lima maqasid syariah itu dia bertanggungjawab. Lebih lagi menjaga agama, menjaga nyawa, keturunan, harta benda, dan juga dikatakan akal, ya. Jadi kelima-lima aspek ini termasuk dalam ruang lingkup menjaga negara. Inilah. Jadi apabila disebut tasaran royalty, itu mana kesetiaan itu, jadi kesetiaan untuk memelihara benda ini semua adalah satu benda yang menjadi tanggungjawab InsyaAllah. Anggota tentera, insyaAllah. Datuk juga menyentuh tentang tanggungjawab itu, melihatkan kepada tanggungjawab Angkatan Tentera yang dilihat oleh masyarakat sebagai satu institusi yang boleh diteladani ataupun dicontohi dan juga memimpin masyarakat. Jadi bagaimana Datuk melihat ini sebagai salah satu usaha terbaik untuk menjadikan Angkatan Tentera sebagai satu institusi yang boleh menjadi pelonjak kepada pimpinan dalam masyarakat? Ya. Kalau respon kepada soalan semaya itu, pada saya tentera ni sentiasa menyambut, menjadi pendahulu kepada mana-mana dasar baru kerajaan. Contohnya kita katakan rahmatan alamin, satu benda yang baru. Sebenarnya kami cuba menyambut dengan mendokong dasar ini cara terbaik. Sebab tu kita bawa Menteri Agama sendiri ke Kementerian Pertahanan untuk dia memperjelaskan apa itu konsep rahmatul alamin, ya. Jadi bila kita semua memahami konsep ini, insya-Allah kita bersedia untuk mendukung, walaupun soal rahmatul alamin ini masih lagi menjadi perbincangan di kalangan para alim ulama cendekiawan Islam di negara kita ni. Tapi pada saya, pada kita tentera ni, kita mendukung apa usaha-usaha baik kerajaan ini bagi membawa kesejahteraan kepada rakyat dan negara kita. InsyaAllah. Sebab tu Naduah ini yang berkonsepkan rahmatan alamin ini telah pun dimasukkan salah satu daripada BFU atau bidang fokus utama Kementerian Pertahanan di bawah kluster pertahanan dan keamanan sejagat. Jadi ini untuk memberi kepahaman kepada seluruh warga Angkatan Tentera dan juga agensi-agensi pertahanan yang lain untuk mendukung usaha ini supaya ianya dapat dipahami sebaik mungkin, insya-Allah. Baik. Dan secara ringkasnya Datuk mungkin sama-sama sekali lagi mewar-warkan mengenai naduah ilmiah Naim yang dianjurkan oleh KAGAT. Ya, insya-Allah Naim ini akan berlangsung pada, saya ulangi sekali lagi, itulah pada 3 bulan Mei bermula pukul 9 pagi di Wisma Perwira Angkatan Tentera di Kementerian Pertahanan, di mana penyertaannya akan melibatkan 1,000 orang anggota pegawai daripada Angkatan Tentera, daripada darat, laut dan udara, dan juga warga Kementerian Pertahanan, warga awam daripada Kementerian Pertahanan. Dan juga sebenarnya kita turut menjemput agensi-agensi beruniform yang lain, seperti bomba, custom, ya, immigration, pasukan pertahanan awam, dan juga kita menjemput juga daripada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Mufti untuk bersama-sama dalam Naim ini atau Naduah ini, supaya perbincangan itu akan lagi lebih menarik. Itulah, insya-Allah. Itu saja yang ingin saya inilah. Kita ucapkan selamat maju jaya, Datuk. Baik, terima kasih Brigadier Jeneral Datuk Haji Nawawi Daud, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan KAGAT, kena bersama dengan kami pada hari ini. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif KAGAT untuk menetapkan dan juga menerapkan nilai rahmatan lil alamin dalam kalangan anggota. Baik, kita akan bercakap mengenai atlet muda pelapis negara, atlet murid pelapis negara bersama